Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, para pesakit yang dihormati, saya Ahmad Naim bin Zulkafli, pegawai farmasi dari Klinik Kesihatan Taman Intan. Dan pada hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua sedikit maklumat mengenai pengambilan ubat-ubatan semasa bulan puasa. Di dalam perkongsian saya ini, saya akan bercakap mengenai 3 perkara. Yang pertama, mengenai jenis ubat-ubatan yang membatalkan dan tidak membatalkan puasa. Yang kedua, panduan pengambilan ubat di bulan Ramadan secara umum. Dan yang ketiga, panduan berpuasa untuk pesakit kencing manis ataupun diabetes. Tuan-tuan dan puan-puan, tak lama lagi kita akan menyambut kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan sebagai seorang orang Islam, kita diwajibkan untuk berpuasa pada bulan ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-183 yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Namun, bila kita ni sebagai seorang manusia, kita diuji dengan penyakit, kita mungkin terpaksa makan ubat. Jadi bila kita terpaksa makan ubat tu, dia akan timbullah sedikit persoalan ataupun kemusykilan. Bila dah kena makan ubat ni, bolehkah saya berpuasa? Ataupun saya ni dah kena cucuk insulin, dah kena pakai ubat titis mata contohnya, okey. Jadi disebabkan itu, saya ni kalau saya puasa pun, sahkah puasa saya ni? Jadi itulah persoalan-persoalan yang cuba saya jawab dan yang cuba saya kongsikan dalam dalam saya punya perkongsian saya pada hari ini lah. Tuan-tuan dan puan-puan, ubat-ubatan ni sebenarnya terdiri dari pelbagai bentuk. Okey, yang selalu kita tengok adalah, yang selalu kita nampak adalah ubat makan dan ubat minum lah. Okey, tetapi selain daripada ubat makan dan minum, terdapat juga ubat-ubatan jenis lain seperti ubat titis mata, ubat suntikan, ubat suppository dan sebagainya. Okey, jadi untuk slide ni saya akan kongsikan kepada anda apakah jenis ubat-ubatan yang membatalkan puasa dan yang tidak membatalkan puasa. Okey. Terlebih dahulu kita tengok ubat-ubat yang membatalkan puasa. Okey. Yang membatalkan puasa sudah semestinya ubat biji dan ubat minum. Okey, yang ni jelaslah. Okey, memang akan batal puasa lah. Okey. Dan yang ketiga adalah ubat pessary. Okey, pessary ni adalah ubat yang dimasukkan ke dalam kemaluan wanita. Okey, yang keempat adalah ubat suppository. Okey, ubat-ubat ni kita masukkan ke dalam dubur. Okey, biasanya untuk rawatan sembelit dan sebagainya lah. Okey. So ubat-ubat ni, 4 jenis ni memang batal sebabnya ia yang dimasukkan ke dalam rongga badan. Sekarang kita tengok ubat-ubat yang tidak membatalkan puasa. Okey. Yang pertama adalah ubat sublingual. Okey, ubat ni kita letak di bawah lidah saja dan tidak ditelan. Okey, ubat ni untuk rawatan jantung lah. Dan yang kedua, ubat titis mata dan telinga juga tidak membatalkan puasa dengan syarat tidak sampai ke batas gegenam telinga. Maksudnya tak masuk dalam sangat lah. Okay. Dan kemudian, ubat sembur hidung juga tidak batal puasa. Ubat suntikan seperti suntikan insulin, suntikan heparin dan sebagainya tak batal puasa. Ubat sapu tak batal lah sebab itu di permukaan kulit saja. Dan juga ubat kumur tak batal puasa dengan syarat kumur lah dan tidak tertelan. Kalau tertelan tu maksudnya batal lah puasa. Okey, sekarang kita tengok penggunaan ubat sedut ataupun inhaler semasa bulan Ramadan. Okey, ubat ni setengah orang panggil ubat pam, yang kita gunakan untuk rawatan penyakit asma ataupun penat lah. Okey, untuk ubat inhaler ni ulama mempunyai dua pendapat lah. Okey, sebahagian ulama mengatakan ubat ini membatalkan puasa. Dengan mereka kata ubat ini dianggap membatalkan puasa kerana bahan-bahan yang terdapat di dalam inhaler akan sampai ke dalam perut melalui mulut. Jadi bila kata sampai ke perut ni maksudnya batal lah puasa.
Okey, sebahagian ulama lagi mengatakan ubat sedut ini tidak membatalkan puasa. Mereka kata ubat sedut hukumnya tidak membatalkan puasa sebagai qiyas kepada hukum berkumur, istinsyak iaitu mencuci rongga hidung dan juga bersiwak, iaitu ataupun menggosok gigi. Okey. Jadi sebenarnya apa yang penting kat sini adalah teknik penggunaan inhaler itu sendiri. Kalau okey, ubat inhaler ni sebenarnya dia adalah bertujuan untuk disedut melalui mulut ke dalam peparu. Okey. Jadi kalau kita gunakan inhaler tu dengan cara yang betul, sedutan kita tu cukup dalam, cukup lama, okey, kita sedut dengan cara yang betul, dia masuk ke semua ubat itu masuk terus ke peparu. Jadi sepatutnya tak ada masalah lah, tak membatalkan puasa lah. Tetapi kalau teknik kita tu tak berapa betul, kita sedut tu tak habis. Kita sedut tak habis, kita sedut sikit saja. Bila kita sedut tak habis, ubat tu dia akan terlekat di tekak kita ni. Jadi bila kita lekat kat tekak ni, automatik kita akan telan. Bila kita telan, dia masuk ke perut lah. Bila masuk ke perut, batal lah puasa. Kalau ikut pendapat ulama ni. Jadi, apa yang kat sini, saya hanya bagi maklumat saja. Yang mana satu pendapat ulama yang tuan-tuan dan puan-puan nak pegang, itu terpulang lah. Tapi kalau tanya saya kata apa yang penting adalah teknik penggunaan tu sendiri. Kalau kita yakin kita gunakan inhaler tu dengan betul, kita sedut tu kesemuanya masuk ke peparu, bagi saya tak ada masalah lah, tak batal puasa lah. Tapi walau macam mana pun terpulang lah kepada mana satu yang tuan-tuan puan-puan nak pegang. Okey, sekarang ni kita tengok pengambilan ubat-ubatan ni semasa bulan Ramadan. Okey, ubat-ubatan ni secara lazimnya kita tahu ada yang perlu dimakan 1 kali sehari, ada yang perlu dimakan 2 kali sehari, ada yang 3 kali sehari, ada yang 4 kali sehari pun ada. Sebenarnya yang 5 kali sehari pun ada, tapi tak banyak lah. Okey, so jadi kita tengok ada juga ubat-ubat ni ada yang perlu dimakan sebelum makan dan ada juga perlu dimakan selepas makan. Dan ada juga yang tak kisah pun, sebelum pun tak apa, selepas pun tak apa, tak ada masalah. So jadi kita tengoklah macam mana kita nak makan ubat-ubatan ni pada bulan puasa. Okey, untuk ubat yang perlu dimakan 1 kali sehari, okey, ubat-ubat ni tak ada masalah sangatlah. Yang ni senang je lah. Okey, untuk ubat yang perlu dimakan 1 kali sehari sebelum makan, kita boleh makan ubat tu sebelum bersahur. Okey. Maknanya kita bangun tidur tu, terus kita telan ubat. Telan ubat, kemudian kita tunggu saatlah. Kita tunggu lebih kurang setengah jam macam tu, baru kita bersahur. Okey. Dan juga kalau ubat tu perlu dimakan selepas makan, kita bolehlah makan ubat tu selepas kita berbuka puasa. Okey. Untuk ubat yang selepas makan ni tak payah tunggulah. Bila perut kita tu dah penuh dah makan, dah kenyang dah, boleh terus telan ubat. Okey. Kemudian kita tengok untuk ubat yang dimakan 2 kali sehari. Ubat makan 2 kali sehari. Untuk ubat yang macam ni, secara asasnya kita makanlah waktu bersahur dan juga waktu berbuka puasa. Okey. Untuk ubat yang perlu dimakan sebelum makan, kita boleh makan sebelum makan sahur dan juga sebelum makan hidangan utama semasa berbuka puasa. Okey, macam ni. Berbuka puasa tu, okey, kita untuk ubat yang sebelum makan ni, kita boleh buka puasa dulu dengan buah kurma untuk ambil pahala sunat tu. Kemudian lepas makan buah kurma tu, kita terus telan ubat. Untuk telan ubat yang kena makan sebelum makan ni. Terus telan ubat. Kemudian sekali lagi, macam biasalah, ubat yang sebelum makan ni kita kena tunggulah. Kita kena tunggu lebih kurang setengah jam. Baru kita boleh makan makanan utama. Okey. Untuk ubat yang nak makan selepas makan, yang ni kita boleh makan selepas kita makan sahur tu. Dan juga satu lagi selepas kita berbuka puasa. Okey, seterusnya kita tengok ubat yang kita nak kena makan 3 kali sehari. Okey, untuk 3 kali sehari ni, macam ubat jantung saya tersebut tadi ni, secara asasnya kita makan pada waktu sahur, pada waktu berbuka dan juga pada waktu malam. Malam ni maksudnya lewat sikit lah. Mungkin selepas kita tarawih lah. Mungkin dalam pukul 10 ke atas. Macam tu lah.
Okey, untuk makan 3 kali sehari, ubat yang sebelum makan, sama juga konsep dia, kita makanlah sebelum bersahur, nah, dan juga sebelum makan hidangan utama masa buka puasa ni, dan juga lagi satu, kita boleh makan selepas kita solat tarawih. Nah, maksudnya selepas solat tarawih tu perut pun dah kosong balik dah kan. Jadi kita boleh makan ubat lah. Okey, untuk ubat yang nak kena makan selepas makan, sekali lagi sama saja konsep dia, kita makanlah selepas kita bersahur, selepas kita berbuka puasa, dan juga selepas kita waktu malam lah, selepas kita bertarawih, ataupun lepas bertarawih tu kita makan sikit, kita makan moreh orang panggil kan. So selepas moreh tu kita makan ubat lah. Jadi ini yang untuk makan 3 kali sehari. Nah, sekali lagi konsep dia, kita makan waktu bersahur, waktu berbuka, dan juga malam selepas sunat tarawih tu. Nah, jadi 3 kali sehari lah. Okey, kemudian untuk ubat yang nak makan 4 kali sehari. Okey, ubat 4 kali untuk makan 4 kali sehari ni susah sikit lah ya. Okey, ubat ni kita boleh berbincang dengan doktor sama ada pilihan lain ataupun tidak lah. Kalau memang tak ada pilihan, memang tiada pilihan, doktor kata tak ada pilihan, awak terpaksa juga makan ubat ni. Jadi mungkin kita tak dapat berpuasa lah. Kalau tak dapat puasa tu, kita insyaAllah kita gantilah pula di selepas bulan puasa. Ubat-ubatan yang makan 4 kali ni contohnya macam antibiotik. So pentinglah kita nak kena makan waktu tu. Jadi tak boleh tangguh-tangguh. Jadi macam saya katalah, kemungkinan kita tak boleh nak berpuasa lah. Tak boleh buat apa lah. Kita terpaksa qada di kemudian hari lah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita tengok bahagian ketiga dalam perkongsian saya ini, iaitu puasa untuk pesakit kencing manis ataupun diabetes. Okey, kita tengok apakah itu penyakit diabetes. Okey, penyakit diabetes berlaku apabila terdapat kandungan gula yang tinggi di dalam badan melebihi paras normal. Okey, ianya mungkin disebabkan oleh kurang penghasilan hormon insulin ataupun kerintangan terhadap insulin. Okey, dia boleh jadi dua keadaan lah. Yang pertama, insulin tu memang tak cukup, ataupun yang kedua, insulin tu ada tapi dia tak boleh berfungsi dengan baik. Okey. Jadi apakah itu insulin? Okey, insulin adalah sejenis hormon yang berfungsi sebagai kunci untuk membolehkan gula ataupun glukos di dalam salur darah dapat diserap oleh sel dan juga tisu. Okey. Jadi kita tengok gambar rajah ni. Untuk orang yang sihat, okey, orang yang tiada masalah, bila terdapat kandungan gula dalam badan, bila kita makan aja, okey. So pankreas kita ni, pankreas ni adalah satu organ dalam badan lah, okey. Pankreas kita akan menghasilkan insulin. Pankreas kita akan menghasilkan insulin. Okey. Kemudian insulin ni dia akan bergabung dengan gula tu tadi dan juga membolehkan gula itu akan dapat diserap ke dalam sel-sel dan tisu badan supaya dapat digunakan sebagai tenaga. Okey. Jadi ini dalam keadaan yang normal lah, maksudnya orang yang sihat lah. Okey. Di dalam keadaan orang pesakit kencing manis, pesakit diabetes, insulin yang dihasilkan tu sikit ataupun tak cukup. Okey. Ataupun dalam keadaan yang saya kata tadi dah, insulin tu dia tak boleh berfungsi dengan baik. Walaupun dia ada tapi dia tak boleh berfungsi dengan baik. Okey, jadi bila tak berfungsi dengan baik, gula-gula yang berlebihan ni tak akan dapat diserap oleh sel dan tisu kita. Jadi berlaku penyakit lah. Yang ni lah bila berlebihan gula dalam saluran darah ni akan menjadilah penyakit kencing manis ataupun diabetes. Okey, seterusnya kita tengok puasa untuk pesakit kencing manis. Okey, sebagai seorang mukmin, kita ni seboleh-bolehnya mestilah nak puasa. Kan, mestilah nak puasa sebabnya kita tahu betapa besarnya fadilat dan kelebihan puasa itu. Okey. Tapi sebagai seorang yang mempunyai penyakit kencing manis ni, kadang-kadang kita risau sikitlah. Kita risau
Yang pertama, bolehkah saya berpuasa? Okey, saya ni kencing manis ni, nak kena makan ubat lah, kena cucuk insulin lah. Bolehkah saya berpuasa? Okey. Yang kedua, kita risau apakah risiko sekiranya saya berpuasa. Okey. Yang ketiga, kalau saya nak berpuasa juga, adakah terdapat perubahan pada ubat-ubatan saya semasa berpuasa? Okey, jadi persoalan-persoalan ini akan cuba saya jawab sebentar lagi lah. Okey, tapi sebelum itu kita tengok apakah manfaat ataupun faedah puasa kepada pesakit diabetes. Seperti saya sebut tadi, puasa ni kita tahulah besar kelebihan dan juga fadilatnya, banyak manfaatnya dari segi agama. Tapi dalam aspek perubatan sendiri pun sebenarnya puasa ni banyak manfaatnya, okey. Dan kesemua faedah-faedah ni sebenarnya telah pun dibuktikan melalui kajian klinikal. Okey. So yang pertama kita tengok puasa telah terbukti dapat mengurangkan berat badan. Okey. Yang kedua, puasa meningkatkan kandungan kolesterol baik. Okey, kolesterol ni selalu doktor sebut dua kan, satu kolesterol jahat, satu kolesterol baik. Okey. Jadi untuk kolesterol untuk puasa ni telah telah dikaji dapat meningkatkan kandungan kolesterol baik. Okey, mengikut kajian lah. Okey, yang ketiga, puasa dapat membuatkan kawalan gula dalam badan bertambah baik. Yang keempat, puasa dapat menurunkan tekanan darah untuk pesakit darah tinggi. Dan yang kelima, puasa dapat meningkatkan tahap imuniti dengan penyingkiran toksin dalam badan. Okey. Jadi semua manfaat-manfaat ini adalah telah dibuktikan di dalam kajian-kajian yang saya kongsikan ni lah kat bawah ni lah. Okey. Kajian-kajian ni bukan saja dibuat di dalam negara kita tetapi juga di luar negara. Okey. Jadi kita dapat tengok banyaklah kelebihan puasa ni sebenarnya. Okey. Walaupun puasa terdapat pelbagai kelebihan seperti saya kongsikan sebentar tadi, tapi selaku pesakit kencing manis, anda tidak digalakkan berpuasa sekiranya anda kerap mengalami hypoglycemia ataupun diabetic ketoacidosis. Okay? Hypoglycemia ni maksudnya kandungan gula tu terlalu rendah. Okay? Dan juga diabetic ketoacidosis ni adalah disebabkan oleh kandungan keton yang berlebihan dalam badan dan juga boleh membahayakan kepada kita lah. Okay. Yang kedua, anda tidak digalakkan berpuasa sekiranya kawalan paras gula dalam darah adalah tidak baik. Iaitu bacaan HbA1c anda melebihi 9. Okay. Untuk yang ni, kalau siapa yang nak tahu berapa bacaan HbA1c dia, boleh bertanya kepada doktor lah, boleh merujuk kepada doktor lah. Okay. Kalau bacaan tu lebih daripada 9 ni, maksudnya tak baik lah, tinggi lah. HbA1c ni maksudnya kandungan gula dalam darah kita lah, secara ringkasnya. Okey. Dan juga yang ketiga, anda tidak digalakkan berpuasa sekiranya anda mempunyai penyakit kegagalan fungsi buah pinggang ataupun anda mengalami komplikasi diabetes yang serius seperti penyakit jantung. Dan yang kelima, warga emas yang tinggal berseorangan. Ini kita takutlah nanti duduk seorang-seorang. Kalau dapat hypoglycemia, pitam ke apa, tak ada siapa nak tengok. Duduklah seorang-seorang situ. Jadi bahayalah. Okey, yang terakhir adalah wanita hamil yang memerlukan suntikan insulin. Okey. Wanita hamil ni kalau tak suntik insulin pun sebenarnya tak perlu, boleh tidak berpuasa lah. Okey. Jadi memerlu yang ada kencing manis terpaksa suntik insulin, lagilah kita tidak galakkan berpuasa. Baik. Tadi saya kongsikan golongan-golongan yang tidak digalakkan berpuasa. Jadi akan tanyalah kenapa tak boleh puasa. Okey. Sebabkan inilah risiko berpuasa kepada pesakit diabetes. Okey. Yang pertama, hypoglycemia. Okey. Hypoglycemia ni maksudnya kandungan paras darah dalam badan terlalu rendah. Okey, itu hypo. Okey. Satu lagi adalah hyperglycemia. Tadi hypo, sekarang ni hyperglycemia. Hyper ni lawanlah dengan hypo tadi. Maksudnya kandungan gula dalam badan, kandungan paras darah dalam badan terlalu tinggi. Tadi terlalu rendah, sekarang terlalu tinggi.
Ini risiko dia lah. Jadi, okey, yang ketiga adalah dehidrasi. Dehidrasi ni maksudnya kekurangan air dan elektrolit dalam badan. Jadi ini risiko-risikonya lah. Paras gula boleh jadi terlalu rendah, terlalu tinggi dan juga boleh mengalami kekurangan air dalam badan. Okey. Kalau mengalami dehidrasi ni mungkin menyebabkan orthostatic hypotension ataupun tekanan rendah, dan boleh menyebabkan anda terjatuh, pitam dan lain-lain lah. So ini risikonya. Okey, sekarang kita tengok macam mana kita nak tahu kita ni mengalami hypoglycemia ataupun hyperglycemia. Macam mana kita nak tahu kita ni mengalami paras gula rendah dan juga macam mana kalau paras gula tinggi. Okey, jadi untuk simptom dia tu berbeza lah di antara dua keadaan ni. Okey, pertama kali kita tengok hypoglycemia. Macam mana yang kata hypo, macam mana yang kata paras gula rendah tu. Okey, bila paras gula kita rendah, kita akan rasa berpeluh, okey, ketar, rasa pening, dan juga rasa sakit kepala, rasa mata pun jadi tak nampak, kemudian kita akan rasa letih, penat, kemudian mood pun boleh berubah. Jadi ini semua adalah simptom kepada hypoglycemia. Biasanya yang paling ketara sekali adalah ni lah, ketar ni, dan juga tak larat lah, jadi letih tak larat tu, itu yang paling tak larat lah, paling ketara lah. Okey. Seterusnya kita tengok apa akan jadi apabila kita hyperglycemia ataupun paras gula berlebihan. Bila paras gula lebih, kita akan rasa dahaga. Rasa dahaga, minum pun duk dahaga lagi. Okey. Kemudian kita akan mungkin rasa nak kerap kencing, kerap untuk buang air. Dah buang dah pun nak rasa nak kencing lagi. Okey, dan juga mulut kita mungkin kering, dan mungkin kita mungkin akan terkencing dalam waktu tidur lah. Okey. Jadi ini tanda-tandanya lah untuk bila kita mengalami hyperglycemia. Okey, seterusnya kita tengok pesakit diabetes yang berpuasa perlu berbuka puasa serta-merta sekiranya. Okey. Yang pertama, kandungan gula dalam darah kurang daripada 3.3 mmol per liter pada bila-bila masa. Okey, yang ni untuk orang yang ada mesin untuk ukur kandungan gula tu lah, yang boleh buat ujian tu sendiri. Okey, kita amat galakkanlah kepada para pesakit, terutamanya kepada yang mampu, untuk beli sendirilah mesin tu, glukometer tu, okey, untuk kita cek sendiri kandungan gula dalam badan kita. Okey, tak susah pun, cuma sakit sikit lah, kena cucuk jari tu, okey, sakit sikit saja. Okey, so kita cucuk jari tu dan kita boleh buat sendiri ujian tu untuk tahu berapa kandungan gula dalam darah. Saya percaya kebanyakan pesakit sekarang pun dah ada mesin tu di rumah. Jadi kita amat galakkan untuk pesakit ada mesin tu lah. Okey, so bila kita berpuasa, kita try test tengok, kita buat ujian tengok bacaannya, contohnya 3.1, contohlah 3.1. Jadi tak boleh berpuasa lah. Bila dah 3.1 tu, kita amat digalakkan untuk kena cepat-cepat buka puasa, kena makan lah. Okay. Yang kedua, kandungan gula dalam darah kurang daripada 3.9 selepas beberapa jam berpuasa. Okey, kita mula puasa daripada waktu imsak kan. Okay, contohnya kita ambil waktu imsak, saya ambil contohnya lah, pukul 5.45 lah, contoh saja lah, 5.45. Okey, kita mula puasa pukul 5.45 pagi. Okey, lepas tu pukul 7 pagi kita sajalah nak test tengok kan. Kita buat ujian tengok bacaan kita 3.7. Maksudnya rendah daripada 3.9 lah. Okey. Jadi kalau bacaan kita rendah sangat, kurang daripada 3.9, kita kena buka puasa. Okey. Sebab kita baru saja beberapa jamnya baru mula puasa saja pun dah jadi rendah sangat dah. Jadi bahayalah. Okey. Okey. Kemudian pula satu lagi keadaan adalah apabila kandungan gula jadi terlalu tinggi pula. Okey. Contohnya pukul 4 petang, tengah puasa lah. Tengah puasa pukul 4 petang, kita test tengok bacaan lebih. Contoh bacaan sampai 20 lebih.
lebih daripada 16.7 ni, juga kita kena berbuka puasa. Bukan kata kurang saja, lebih pun bahaya juga. Okey. Ataupun kita mengalami simptom hypoglycemia. Simptom macam saya tunjuk tadi ni. Dia akan rasa macam tak letih, macam ketak-ketak, rasa pening dan sebagainya tu. Itu simptom hypoglycemia. Kalau kena macam tu pun amat digalakkan untuk berbuka puasa lah. Okey, yang seterusnya mengalami simptom dehidrasi yang teruk seperti pitam ataupun keliru. Dehidrasi ni saya tunjuk yang saya beritahu tadi lah, adalah keadaan di mana badan kita kekurangan air. Okey. Dehidrasi yang teruk lah, setakat kering bibir tu tak tu biasa lah kita puasa kan. Dehidrasi yang teruk ni macam sampai pitam, sampai pengsan lah, ataupun jadi keliru, dia confuse. Tiba-tiba dia tak kenal, ni hang ni siapa tak tahu, hang ni hari ni hari apa tak tahu. Tu dia jadi confuse. Kalau jadi macam tu, kita kena buka puasa lah. Kita buka puasa, insya-Allah kita ganti di hari yang lain. Baik, sekarang ni kita tengok ubat-ubatan kencing manis semasa berpuasa. Okey. Saya akan kongsikan sama ada perlu kita ubah cara makan ubat ni ataupun tak perlu pun. Okey. So pertama sekali kita tengok ubat metformin. Okey, ubat metformin ni macam ni lah. Dia punya rupa dia macam ni lah. Okey. Orang yang ubat kencing manis, orang yang penyakit kencing manis ni biasanya familiar lah, pernah tengok lah ubat ni. Okey, untuk ubat metformin ni biasanya kita makan 2 kali sehari, dan untuk ubat ni tiada perubahan. Okey, maksudnya makan macam biasa saja. Ambillah selepas bersahur dan juga selepas berbuka puasa. Okey, so macam biasa sajalah. Kalau duk biasa makan 2 biji pagi, 2 biji malam, makanlah 2 biji selepas sahur dan 2 biji selepas berbuka puasa. Okey, macam biasa saja. Okey, seterusnya kita tengok ubat ni, vildagliptin ataupun Galvus ni. Biasanya ubat ni makan 1 ataupun 2 kali sehari. Untuk ubat ni juga tiada perubahan. Okey, boleh ambil waktu sahur dan waktu berbuka untuk yang makan 2 kali sehari lah. Baik, seterusnya kita tengok ubat ni, ubat gliclazide. Okey, ubat ni kita biasanya makan 2 kali sehari dan juga perlu dimakan 30 minit sebelum makan. Ubat ni kena makan 30 minit sebelum makan. Okey. Jadi untuk bulan puasa kita makanlah sebelum makan sahur dan juga sebelum berbuka puasa. Okey. Untuk dos yang sebelum sahur tu, dos pagi tu, okey, kita kurangkan dos itu setengah dari dos biasa. Maksudnya kalau biasanya kita makan pagi tu 2 biji, untuk bulan sahur, untuk bulan puasa kita makan 1 biji saja. Kalau kita biasanya hari biasa kita makan 1 biji, untuk bulan puasa kita makan setengah saja. Ataupun kalau kita dah dos tu kita dah kurangkan, tetapi bila puasa tu kita dapat juga simptom hypoglycemia, okay, kemungkinan ubat ni untuk dos pagi, dos sebelum sahur tu tak payah makan langsung pun. Boleh tinggalkan sepenuhnya. Okey, untuk dos sebelum berbuka puasa boleh ambil seperti biasa. Okey. Cumanya kita kena makan macam saya tunjuk tadi dah. Bila sampai waktu berbuka puasa, kita telanlah makan dah sikit buah kurma. Selepas tu kita terus makan ubat. Tapi bila dah makan ubat tu, kita kena tunggu sat lah. Kena tunggu sat lebih kurang setengah jam, baru kita boleh makan makanan utama. Okey, tapi boleh makan dos tu macam biasa. Okay, kalau biasa makan 2 biji lah. Kalau sebiji, sebiji. Okey, seterusnya kita tengok ubat ni, gliclazide MR. Okay, gliclazide MR. Yang ni memang makannya 1 kali sehari saja. Okey, untuk ubat gliclazide MR ni, kebiasaannya kalau hari yang tak berpuasanya, kita makan waktu pagi. Okay? Sebelum kita bersarapan tu. Okay, sebelum kita bersarapan, waktu pagi. Cuma untuk bulan puasa, perubahan dia, kita ambil dos tu pada waktu berbuka. Okey, waktu kita nak buka puasa tu, makanlah. Kalau dos kita memang 1 biji, makanlah 1 biji. Kalau dos kita biasa 2 biji, makanlah 2 biji. Tak ada perubahan apa. Okey.
Semuanya kita ubah timing dia daripada pagi ke waktu senja lah, waktu buka puasa lah. Itu saja. Nah, okey, seterusnya ubat ni Metformin XR. Dia ni jenis Metformin juga, tapi dia jenis XR ataupun ni sebenarnya extended release lah. Okey. So untuk ubat ni kita makan biasanya 1 kali sehari saja. So kita just ambil 1 kali sehari, sama juga macam tadi Gliclazide MR tu. Sebelum, kalau tak puasa kita makan waktu pagi. Tapi kalau bulan puasa kita ambil dos kita tu pada waktu selepas berbuka, pada waktu iftar lah, selepas buka. Nah, dosnya sama saja. Kalau biasa makan sebiji, sebiji lah. Kalau biasa makan 2 biji, 2 biji lah. Tak ada perubahan apa dari segi dos lah. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok insulin, suntikan insulin. Okey, insulin ni sebenarnya ada beberapa jenis. Okey. Dia ada insulin tindakan jangka sederhana, insulin tindakan jangka pendek, dan juga insulin yang ada gabungan kedua-dua jenis insulin ni. Okey. So kita tengok yang pertama dulu, insulin tindakan jangka sederhana. Sederhana. Dia punya rupa dia macam ni. Yang warna hijau ni. Insulatat, nama dia insulatat ataupun insugen N. Kedua-dua ni sebenarnya ubat yang sama sahaja. Yang berbeza hanyalah pengeluar dia. Kilang yang membuat dia tu saja yang berbeza. Yang ni kilang lain buat, yang ni kilang Novo buat, yang ni kilang CCM buat. Kilang ubat yang berbeza. Tapi sebenarnya dia ubat yang sama sahajalah. Okey. Di sebab tu kita kalau tuan-tuan perasan memang pen dia tu pun lain lah. Yang ni untuk insulatat ni pen dia warna silver, yang untuk insugen N ni pen dia warna hijau. Tapi walaupun dia punya pen tu berlainan, sebenarnya dua-dua ini adalah jenis insulin yang sama. Sama saja. Okey. So untuk insulin jangka sederhana ni, kita kalau sebelum puasa hari biasa kita cucuk suntik waktu malam. Kita suntik waktu malam lah, sebelum tidur lah. So untuk bulan puasa kita cucuk sama juga, tiada perubahan apa. Kita suntik waktu malam juga. Atau cuma kita mungkin boleh awalkan sikit. Kita kalau sebelum biasa hari biasa kita cucuk pukul 10 malam, untuk bulan puasa kita awalkan sikit lepas kita berbuka puasa tu. Mungkin sebelum pergi tarawih lah, dalam pukul 8 ke 8.30 itu kita dah cucuk dah. Okey. Dari segi dos dia tu kita mungkin perlu kurangkan sedikit lah. Kurangkan sedikit untuk elakkan hypoglycemia. Kurangkan tu mungkin dalam 2 unit ke. Kalau contohnya kita biasa selalu cucuk 12 unit, contohlah. Contoh 12 unit. Untuk bulan puasa ni kita kurang bagi jadi dalam 10 unit saja. Dan lepas tu kita nak tahu 10 tu okey ke tak okey. Yang pertama kita tengoklah keesokan harinya bila puasa tu macam mana, rasa okey tak. Rasa ada jadi simptom hypoglycemia ke tak. Kalau tak ada apa masalah, okey lah, maintain lah 10 unit tu. Dan yang kedua, cara yang paling baik adalah kita check lah. Check bila hari berpuasa tu, check tengok bacaan kita tu, gula kita tu berapa. Rendah sangat ke, tinggi sangat ke, okey ke. So kalau okey, tak ada masalah. Kita continue, boleh teruskan dengan dos yang kita cucuk semalam tu. Okey. Nanti saya akan kongsikan lagi lah berkenaan waktu bila kita nak buat ujian paras gula tu. Waktu bila kita nak check gula kita tu. Sekejap lagi saya tunjuk tadi. Okey, seterusnya kita tengok sekarang insulin tindakan jangka pendek. Untuk insulin ni kita ada 2 brand lah, iaitu Actrapid dan juga Insugen R. Okey, sekali lagi saya nak beritahu kedua-dua ini adalah jenis insulin yang sama, cuma apa yang berbeza adalah dia punya pengeluarnya sajalah. Okey. Okey, sekarang untuk insulin tindakan jangka pendek ni kita kena cucuk setengah jam sebelum makan, 30 minit sebelum makan. Okey. Jadi untuk bulan puasa, untuk dos sebelum makan sahur tu, kita boleh suntik dos yang biasa ataupun kita boleh kurangkan sedikit dos itu untuk elakkan hypoglycemia. Okey. Sekali lagi cara dia macam saya terangkan sebelum ni lah. Okey, kita cucuk dulu dos yang biasa. Kalau rasa dos biasa tu rasa terlebih lah, maksudnya
bila berpuasa tu kita dapat simptom hypoglycemia, so mungkin dos kita tu perlu dikurangkan sikit lah. Kurangkan sama ada 2 unit ataupun lebih lagi. Okey. Okey, untuk dos yang sebelum makan tengah hari, yang ni senang saja, tak payah cucuk langsung. Ya. Semasa bulan puasa, dos untuk tengah hari, untuk insulin jangka pendek ni, tak payah cucuk langsung. Tak perlu cucuk. Okey. Okey, kemudian kita tengok dos semasa berbuka puasa ataupun iftar. Okey, untuk dos iftar, boleh suntik dos seperti biasa ataupun boleh mungkin perlu naikkan dos. Yang ni pun sama jugalah. Sebab dialah kan buka puasa ni mungkin kita makan lebih sikit ke. Jadi mungkin perlu naikkan dos. Jadi kalau nak tahu dos tu cukup ke tak cukup tu, okey ke tak okey dos kita tu, kena check lah. Kena check bacaan gula tu. Nanti sekali lagi saya akan tunjuklah waktu bila kita nak check bacaan gula tu. Okey. Okey, yang terakhir sekali kita tengok jenis insulin yang ketiga lah, iaitu insulin pracampuran. Yang insulin jenis ni dia campur kedua-dua insulin tindakan sederhana dan tindakan pendek. Okey, so untuk insulin ni kita ada dua brand, iaitu Insugen 30/70 ni dan juga Mixtard. Dua-dua ni adalah jenis insulin yang sama lah, cuma sekali lagi yang berbeza hanyalah dia punya pengeluar dia, pembuat dia saja berbeza. Okey, untuk insulin pracampuran ni, kebiasaannya kita cucuk 1 kali sehari ataupun 1 kali sehari ataupun 2 kali sehari lah. Okey, kita tengok untuk cucuk 1 kali sehari tu, dan juga yang ni pun sama jugalah, dia kena cucuk sebelum makan, 30 minit sebelum makan. Okey, so untuk cucuk 1 kali sehari, kita suntiklah dos biasa semasa waktu berbuka. Maksudnya sebelum kita buka puasa tu, suntik dulu. Okey, untuk suntik insulin ni kita tak payah tunggu sampai time buka puasa. Okay, maksudnya sebelum buka puasa, contohnya setengah jam sebelum buka puasa, lebih kurang pukul 7 kan, contohlah pukul 7 malam tu, cucuk dah siap. Sebab cucuk tu tak batal puasa pun. Okey, so cucuk dulu insulin. Lagi sampai pukul 7.30 nak buka puasa, makan je lah. Sebab dah lepas setengah jam dah, dia boleh makan lah. Okey, so untuk yang suntikan 2 kali sehari, boleh suntik dos pagi semasa waktu berbuka dan juga suntik dos malam pada waktu sahur. Okey, untuk ni maksudnya kita bagi terbalik. Kita terbalikkan dos kita tu. Okey, contohnya kalau hari biasa, waktu hari tak puasa, kita cucuk pagi 20, malam 10. Ni contoh saja nah. Okey, cucuk pagi 20, malam 10. Yang ni hari biasa lah. Okey, untuk bulan puasa kita bagi terbalik. Maknanya yang dos pagi tu, dos sebelum sahur tu jadi 10, dos yang sebelum dos malam, dos sebelum berbuka puasa jadi 20. Senang ceritanya kita bagi terbalik ajalah. Sebelum ni 20-10, bila bulan puasa jadi 10-20. Macam itulah. Okey, dan juga dos sahur mungkin perlukan 20% sehingga 50% pengurangan untuk elakkan hypoglycemia. Okey, dos yang kita cucuk sebelum sahur tu mungkin perlu dikurangkan sikit. Okey. Baik, sekarang ni kita nak tengok permonitoran kendiri paras glukos, ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita panggil self monitoring blood glucose, ataupun SMBG. Okey, macam saya sebut tadi lah, untuk pesakit diabetes ni, pesakit kencing manis ni, kita amat galakkan untuk membeli alat glukometer ni, terutamanya kepada yang mampu lah. Kepada yang mampu kita amat galakkan untuk setiap pesakit untuk beli alat ni untuk kita cek sendiri bacaan gula kita tu di rumah. Okey, sekarang ni apa yang saya nak kongsi kat sini adalah semasa berpuasa, pada waktu bila yang kita nak cek bacaan gula tu. Okey, kita tengok untuk pesakit kencing manis yang makan ubat tablet sahaja, maksudnya pesakit ni tak cucuk insulin lah. Dia makan ubat makan saja, ubat tablet saja.
Untuk pesakit ni, lakukan ujian kendiri apabila terdapat simptom. Simptom ni maksudnya simptom hypoglycemia ataupun hyperglycemia. Macam saya tunjuk tadi itulah simptom dia tu. Bila terdapat simptom, baru kita test, baru kita buat ujian. Okey, untuk pesakit yang menggunakan suntikan insulin, okey, yang ni kemungkinan kena buat kerap sikit lah. Kena buat banyak kali sikit. Okey, kita boleh buat ujian itu sebelum sahur, okey, dan juga 2 jam selepas sahur. Untuk 2 jam selepas sahur ni, macam saya kata tadi dah, kalau kata kita buat-buat tu, tengok bacaan tu terlalu rendah. Maksudnya terlalu rendah, maksudnya kurang daripada 3.9. Kita digalakkan untuk tidak berpuasa lah. Kena terus makan lah. Maksudnya. So, takut itu membahayakan diri kita sendiri. Okey. Kemudian kita boleh buat, kita boleh cek tengok di siang hari. Siang hari ni maksudnya sepanjang kita puasa tu lah, tak kisahlah pukul 11 pagi ke, pukul 3 petang ke, pukul 5 petang ke, kita boleh cek tengok. Kalau masa kita cek tu, bacaan tu kurang daripada 3.3 ataupun terlalu tinggi, ataupun sampai melebihi 16.7, bacaan yang saya tunjuk tadi itulah. Kalaupun atau terlalu rendah ataupun terlalu tinggi, pun kita digalakkan untuk berbuka puasa. Terus makanlah. Jangan duk tunggu-tunggu dah. Okey. Okey, kemudian kita boleh cek sebelum berbuka dan juga 2 jam selepas berbuka puasa. Okey. Dan seterusnya kita boleh cek sebelum tidur. Sebelum tidur ni kita galakkan untuk pesakit yang makan moreh selepas solat tarawih. Sebab setengah orang waktu berbuka puasa tu dia tak makan banyak sangat. Dia makan pun mungkin ringan-ringan saja. Makan sikit-sikit saja. So nanti lepas tarawih tu baru dia makan yang berat. Jadi untuk pesakit macam ni kita galakkan untuk cek tu sebelum tidur. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila dah cek, okey, bila dah ada bacaan tu semua, saya tunjuk ni, saya galakkan untuk anda buat catatan. Maksudnya catat dalam satu buku kosong lah. Buku 55 ke, buku apa ke, buku kosong, catatkan. Pada hari ni, tarikh bila, pukul berapa tu, kemudian sebelum sahur ke, selepas berbuka puasa ke, macam waktu-waktu yang saya tunjuk tadi. So, buat catatan sikit. So, pada tarikh bila, waktu bila, berapa bacaan. So, bila bacaan-bacaan ni, bila kita dah ada, nanti bila kita jumpa doktor, kita boleh tunjuk kat doktor. Kita boleh tunjuk supaya doktor boleh adjust ataupun boleh optimalkan kita punya dos insulin kita tu. Dia bila kita tengok, dia tengok bacaan kita tu, dia boleh adjust tengoklah kita punya dos tu supaya bagi elok, bagi sesuai dengan kita lah. Okey. So dia kalau dah alang-alang nak buat ujian tu, jangan buat saja, catat sekali lah. Okey. Saya bagi masa lah, kemudian ada yang nak salin ke masa waktu-waktu ni. Okey. Baik, sekarang saya nak kongsikan pemakanan semasa bulan Ramadan. Okey, yang pertama sekali, kita mesti bersahur. Okey. Mesti kena bangun juga untuk bersahur dan lewatkan waktu sahur anda. Okey, dan makan makanan yang berserat tinggi, contohnya seperti gandum dan oat. Kalau nak makan roti pun roti yang high fiber tu, yang dia warna brown sikit tu, warna coklat sikit. Kita galakkan yang macam tu lah. Okey, kemudian kita berbuka ataupun iftar tepat pada waktu. Kurangkan makanan yang manis seperti kuih muih dan banyakkan makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey. So untuk lewat bersahur dan cepatkan waktu berbuka ni juga adalah satu sunnah kan. So kalau kita buat pun insya-Allah dapat pahala. Okey, secara keseluruhannya kurangkan makanan yang berlemak seperti makanan yang bergoreng. Kurangkan juga garam dalam makanan untuk mengelakkan dehidrasi. Okey, garam ni bukan saja garam yang putih yang kita duk bubuh dalam masakan kita tu, tapi kita juga kena ingat kita orang Melayu ni banyak makanan-makanan yang berempah. Kita punya kari lah, kurma lah. So semua makanan-makanan ni dia berempah, dalam rempah tu pun ada garam. Rempah serbuk kita pakai tu dalamnya ada garam. Jadi kena kurangkanlah. Okey. Dan juga yang terakhir, minum air masak secukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari.
Okey, yang ni tips lah, tips macam mana kita nak dapatkan minum 8 gelas air di bulan puasa. Okey, tips dia kita boleh minum 1 gelas selepas bangun sahur. Okey, minum-minum tu terus minum. Bangun-bangun tu terus minum. Okey, kemudian juga 1 gelas selepas sahur. Okey, kemudian 1 gelas selepas azan maghrib, 1 gelas selepas solat maghrib, 1 gelas selepas makan, dan juga 1 gelas selepas solat isyak, 1 gelas selepas solat tarawih, dan juga 1 gelas sebelum tidur. Yang ni panduan secara umum sajalah, untuk bagi orang kata apa, bagi motivasi lah untuk kita minum, dapatkan juga 8 gelas sehari itu pada bulan puasa. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, pada bulan puasa pun tidak semestinya kita duduk saja, kita juga boleh melakukan aktiviti fizikal. Seperti mana kita tahu orang sakit kencing manis ni kena ada jugalah aktiviti fizikal tu. Baru kita akan untuk tambahkan sensitivity kita punya insulin tu. Okey. Okey, so kita kena buat jugalah sikit-sikit. Okey, aktiviti tu semasa bulan puasa ni aktiviti sederhana dan ringan lah. Okey. Dan juga elakkan aktiviti yang terlalu memenatkan untuk mengurangkan risiko hypoglycemia. Okey. Dan juga waktu yang baik untuk senaman adalah 1 hingga 2 jam selepas berbuka. Dan juga yang aktiviti yang terbaik adalah solat tarawih lah. Solat tu sendiri adalah satu bentuk senaman sebenarnya. Okey. Okey, yang terakhir sekali saya nak cakap sikit tentang penggunaan ubat secara berkualiti, iaitu mengenai konsep 5B lah. Okay, kita ni apabila mengendalikan kita makan ubat ni, kita mengendalikan ubat ni, kita amat penting untuk kita amalkan konsep 5B ni pada setiap masa. Okey, apakah 5B ni? Iaitu kita kena pastikan ubat yang betul, okey, pastikan ubat yang betul, okey, pengguna yang betul, okey, masa yang betul, dos yang betul, dan juga cara pengambilan yang betul. Okey. Yang ni mestilah kita ikutlah setiap kali kita makan ubat. Okey. Dan juga saya nak ambil kesempatan ni lah nak seru kepada tuan-tuan, pakcik-pakcik, abang-abang, adik-adik, ayah-ayah, bapak-bapak semua, sempena bulan Ramadan ni kita ambil lah sebagai satu peluang. Kita ambil sebagai satu peluang untuk kita cuba berhenti merokok. Okey. Dah seharian dah tak isap rokok, so janganlah bila malam tu kita qada pula. Tak payahlah, dah memang kita puasa dah. So why not, kenapa tidak kita teruskan berhentilah. Jadikan Ramadan ini sebagai satu peluang lah tu. Peluang untuk kita cuba berhenti merokok. Tuan-tuan dan puan-puan, itu saja perkongsian dari saya pada hari ini. Dan sekali lagi saya nak nyatakan kesemua panduan-panduan yang saya tunjuk sebentar tadi itu hanyalah panduan secara umum sahaja. Okey, secara umum. Sesiapa yang nak dapatkan maklumat dengan lebih terperinci, yang ataupun kurang faham dengan apa yang saya jelaskan sebentar tadi, bolehlah merujuk dengan doktor ataupun dengan mana-mana kaki tangan di farmasi lah. Okey, insya-Allah kita cuba bantulah kalau ada mungkin yang tak faham ke ataupun yang nak maklumat dengan lebih terperinci, boleh merujuk dengan kita lah. Okey. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatian dan juga masa yang anda telah luangkan pada hari ini untuk mendengar perkongsian saya. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berpuasa.